Assalamualaikum adik-adik. Ustazah nak ucapkan selamat datang ke Jom Belajar Bersama Ustazah Izzati. Baiklah adik-adik, sebelum kita mula belajar, mari bersama-sama kita menadah tangan membacakan doa belajar dan juga doa penerang hati. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Akidah, iaitu pada tajuk 4, tajuk Islam dan Sains. Secara keseluruhannya tentang alam ini. Di dalam tajuk 4 murid-murid, ada unit 1, iaitu kita akan mengaitkan penciptaan alam dengan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa ya adik-adik yang menciptakan alam ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang Islam dan sains, mari kita lihat pengertian alam ataupun maksud alam itu. Alam dari segi bahasa, ia bermaksud petunjuk, bukti atau tanda. Manakala dari segi istilah pula, ia membawa maksud makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ada di langit dan di bumi. Sebagai contoh, kitalah adik-adik, ciptaan Allah. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat apa Encik Lebah nak cerita. Okey, yang pertama, alam ini bersifat sementara. Yang bermaksud alam yang kita tengah berada ini ianya takkan kekal selamanya. Yang kedua, alam ini merangkumi manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, bintang, matahari dan semua planet di langit. Itulah maksud alam yang merangkumi kesemua yang Ustazah sebutkan tadi. Murid-murid semua tahu tak yang alam ini terbahagi kepada dua? Ya, alam ini terbahagi kepada dua, yang mana yang pertama ialah alam nyata ataupun kita panggil dalam bahasa Arabnya musyahadah. Apa ya adik-adik? Musyahadah, iaitu alamnya nyata. Manakala yang kedua pula ialah alam ghaib. Alam ghaib. Kalau kita nak tahu apa maksud kedua-dua alam ini, jom kita lihat maksud kedua-dua alam ini. Baiklah adik-adik, sekarang buka muka surat 36 pada buku teks akidah adik-adik. Kita akan melihat pengertian ataupun maksud alam nyata. Alam nyata ialah alam dunia yang boleh dilihat dengan mata kasar sama ada di muka bumi, juga di langit seperti gunung ganang, bintang dan matahari. Kita ada panca indera seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu dan tangan untuk menyentuh. Di alam dunia kita boleh menggunakan kesemua panca indera kita. Seperti kita boleh melihat bintang pada waktu malam dengan panca indera mata. Dengan mata kita boleh lihat bintang.
Dengan pokok-pokok kita boleh sentuh pokok-pokok tu. Maksudnya alam nyata. Kita boleh menyentuh, melihat, mendengar, menghidu. Baiklah. Sekarang murid-murid buka buku teks murid-murid pada muka surat 36 juga kita akan melihat kepada pengertian alam ghaib. Alam ghaib ialah alam yang tidak boleh ditanggapi oleh akal dan panca indera manusia tetapi dapat difahami dan diyakini dengan keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti syurga dan neraka, malaikat dan jin. Ia membawa maksud kita faham, kita yakin dan kita beriman bahawa syurga dan neraka ini, malaikat dan jin ini wujud dan mereka adalah ciptaan Allah. Tetapi kita tak dapat berfikir syurga ni macam mana di dalamnya, neraka ni macam mana di dalamnya, malaikat ni bentuk dia macam mana, jin ni rupa dia macam mana. Itu kita tak boleh nak fikir sebab kita hanya manusia biasa. Tetapi Allah telah menciptakan mereka dan mereka wujud. Dan kita kena yakin dengan kewujudan mereka. Baiklah adik-adik, kita akan lihat pula dalil nakli ataupun bukti daripada sumber Al-Quran yang menunjukkan Allah ini menciptakan langit dan bumi. Mari kita baca potongan ayat Al-Quran ini bersama-sama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Surah Al-Baqarah ayat 117 yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya. Dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau. Lalu menjadilah ia. Dalam potongan ayat Al-Quran ini, ia menyatakan bahawa Allah ini berkuasa dan hanya Allah sahaja yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi serta keindahan-keindahan yang wujud di alam ini. Dan apabila Allah berkehendak dengan keinginan Allah, jika dia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, menciptakan sesuatu, maka Allah hanya berfirman, kun fayakun, yang bermaksud, jadilah engkau. Apabila Allah berfirman kun fayakun, Allah menyebut kun fayakun, jadilah engkau, maka terjadilah ciptaan Allah tersebut. Baiklah murid-murid, berdasarkan dalil nakli ataupun bukti daripada sumber Al-Quran itu tadi, ia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Maha Besar. Tiada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada batasan dan tiada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya murid-murid, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencipta setiap sesuatu dan ia adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah ingin ucapkan terima kasih kerana memberikan perhatian. Kita berjumpa lagi untuk sambungan tajuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.